Pada awal era pembangunan pertanian di negara ini, petani atau pengusaha tani lebih tertumpu untuk membangunkan pertanian di kawasan tanah rata kerana kos operasi peladangannya yang rendah. Namun, sindiran ini berubah apabila kebanyakan kawasan tanah rata telah banyak dibangunkan dan semakin sukar didapati. Perhatian pembangunan mula beralih kepada kawasan bercerun, berhampiran bandar dan juga kampung memandangkan potensi yang lebih baik dari segi pembinaan prasarana, perolehan input dan juga kemudahan pemasaran. Bahagian pengurusan sumber tanah, khususnya Seksyen Pemeliharaan Tanah dan Agroekosistem, telah mengambil tanggungjawab memastikan kawasan cerun dibangunkan dengan merujuk Garis Panduan Pembangunan Pertanian di Tanah Bercerun edisi 2020. Justru bagi menyeimbangkan pembangunan sektor ekonomi pertanian dan pemeliharaan alam sekitar, had kecerunan bagi pembangunan tanaman durian dipinda kepada 30 darjah tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Keputusan ini dicapai dalam Jawatankuasa Pembangunan Pertanian di Tanah Bercerun yang dipengerusikan oleh Jabatan Pertanian Malaysia dan dianggotai oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, juga termasuk universiti seperti UPM dan UKM. Garis panduan ini boleh didapati di laman web Jabatan Pertanian Malaysia dengan melayari www.doa.gov.my. Jabatan Pertanian Malaysia telah menerbitkan Garis Panduan Pembangunan Pertanian di Tanah Bercerun edisi 2020 bagi memastikan aktiviti pertanian yang dijalankan selaras dengan perundangan sedia ada. Garis panduan ini memberi panduan kepada semua, terutamanya pengusaha tani tentang pembukaan kawasan dan pengesyuran amalan pemeliharaan tanah secara mekanikal dan agronomi. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan bagi pembangunan tanaman durian di mana terdapat 10 syarat yang perlu dipatuhi oleh pengusaha bagi memastikan kelestarian alam sekitar. Syarat tersebut adalah: pertama, mendapatkan kebenaran merancang daripada pihak berkuasa perancang tempatan bagi kawasan pertanian secara komersial dan bukan bertujuan sara diri. Kedua, sebarang cadangan pembangunan pertanian ini tertaluk kepada garis panduan yang dinyatakan di dalam rancangan tempatan bagi kawasan berkenaan. Ketiga, jenis tanah mestilah tidak mudah terhakis dan mempunyai kandungan lempung atau liat melebihi 35%. Tanah mestilah mempunyai kedalaman efektif untuk pengakaran sekurang-kurangnya 1 meter. Kelima, pembukaan kawasan baharu secara manual atau separa manual. Keenam, pembukaan kawasan baru melebihi 10 hektar mestilah dibuat secara berperingkat. Ketujuh, menjalankan amalan pengurusan pemeliharaan tanah seperti yang telah disyorkan dalam Garis Panduan Pembangunan Pertanian di Tanah Bercerun edisi 2020. Kelapan, melaksanakan sistem pemparitan, kawalan hakisan dan kelodak yang sesuai. Kesembilan, tanaman penutup bumi perlu ditanam secepat mungkin sebaik sahaja kawasan dibuka. Dan yang terakhir, yang ke-10, melaksanakan pengurusan risiko bencana jika berkaitan dan disertakan di dalam permohonan kebenaran merancang. Daripada 10 syarat yang dinyatakan, terdapat satu syarat yang agak teknikal dan sukar ditentukan dengan pandangan mata kasar, iaitu bagaimana untuk menentukan kandungan liat dalam tanah mesti melebihi 35%. Apa kata seterusnya kita saksikan demonstrasi penentuan kandungan tanah liat bagi pembangunan tanaman durian di kawasan melebihi 25 darjah. Di lapangan, penentuan liat sebanyak 30% boleh dibuat dengan kaedah yang sangat mudah. Ia dikenali sebagai Mason jar test. Apa yang kita perlukan adalah satu botol kaca atau botol jernih, pencedok kecil dan air. Walau bagaimanapun, kaedah yang paling tepat adalah dengan menghantar sampel ke makmal. Pada kali ini, kita akan menunjukkan satu kaedah yang ringkas dan cepat untuk mengganggar kandungan liat dalam tanah.
Untuk melaksanakan ujian Mason JAR, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah mengenal pasti kawasan yang hendak dikaji kandungan liat. Langkah pertama, kita perlu bersihkan kawasan persekitaran. Pastikan tiada kandungan ranting-ranting kayu dan juga daun-daun yang berada di sekitar. Kita ambil sampel tanah dan kita masukkan ke dalam botol. Ini merupakan sampel yang kita ambil di lapangan tadi. Okey. Tugasan kedua, kita perlu masukkan air kosong. Air kosong perlu diisi dalam bekas ini tidak terlalu penuh bagi membolehkan terdapat ruang udara supaya semasa proses goncangan berlaku, percampuran akan berlaku dengan baik. Okey, kita tutup botol dengan ketat dan seterusnya menggoncang dengan kuat supaya tanah ini larut dengan baik. Okey, setelah proses goncangan dibuat dengan baik, kita dapat melihat larutan tanah ini telah menjadi begini sangat larut. Dan kita akan biarkan semalaman, yang mana akan berlaku 3 pembentukan sedimentation ataupun mendakan. Dan biasanya partikel tanah yang lebih berat akan berada di bahagian bawah sekali, diikuti yang sederhana ringan dan seterusnya yang ringan. Dan di sini kita ada sediakan satu sampel yang telah siap, yang kita telah buat dalam tempoh 12 jam tak cukup 24 jam. Tetapi kita boleh lihat di sini terdapat 3 lapisan. Tuan-tuan boleh tengok di sini, di bawah lapisan bawah sekali ada lapisan pasir, yang kedua adalah lapisan kelodak dan lapisan ketiga adalah lapisan clay yang kita hendak. Dan biasanya selepas 24 jam, lapisan yang paling atas adalah air sepatutnya menjadi jernih. Tetapi kita hanya melaksanakan dalam 12 jam, jadi dia ada sedikit keruh lah. Untuk melaksanakan pengiraan pula, kita boleh laksanakan dengan menggunakan pembaris. Kita perlu ambil bacaan daripada dasar sehingga lapisan clay yang mana jumlahnya kita akan catatkan, dan kita akan ambilkan lapisan kedalaman untuk lapisan clay sahaja yang daripada sini ke sini. Kemudian kita akan darabkan dengan jumlah ketebalan bagi ketiga-tiga lapisan tersebut dan didarabkan dengan 100. Ini merupakan satu langkah yang paling mudah yang boleh kita buat untuk dapatkan peratus kelihatan di lapangan. Adalah menjadi tugas kami bagi memberi khidmat nasihat pengurusan tanah dan air kepada semua pemegang taruh, terutamanya petani, sektor awam dan swasta dan juga orang awam. Saya menyeru semua agar dapat memainkan peranan masing-masing bagi mewujudkan win-win situation. Petani dapat mengeluarkan hasil yang berkualiti dan selamat dimakan, dan pada masa yang sama kelestarian alam sekitar terpelihara. Bukan untuk saya saja, bukan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan, malah untuk kita semua.